Video ini dihasilkan untuk memberi cetusan idea terhadap sesuatu isu dan dipersembahkan secara santai. Jika ianya dirasakan perlu untuk dibincangkan secara lebih serius, sila kemukakannya kepada pihak yang lebih pakar atau yang berautoriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ini kecoh mengenai ustaz-ustaz yang mengajar tak dapat mengajar ataupun tak dapat bagi ceramah kerana peraturan sudah diketatkan. Peraturan bagi orang-orang yang nak bagi ceramah agama kena ada tauliah. Tauliah ni macam sijil kelayakan untuk bercakap di hadapan orang. Yalah, lain pemerintah, lainlah cara peraturan. Saya rasa tak perlu cakap dulu boleh, dulu okey, sekarang dah tak okey. Sebab cabaran yang ditempuhi kena sesuai dengan waktunya. Kalau tuan-tuan dan puan ingat dan baca sejarah, saya baca juga, baca sikit-sikit berkenaan dengan pemerintah selepas Nabi wafat. Ada 4 orang yang dikenali sebagai Khalifah Rashid kan. Khalifah Abu Bakar lain dia punya cara, compare dengan yang selepas itu Khalifah Umar. Khalifah Abu Bakar cabaran dia menentang yang orang dah ramai murtad, kemudian ada timbul Nabi palsu. Lepas tu ramai dah tak bayar zakat sebab zaman berpendapat bahawa zaman Nabi saya perlu bayar zakat. Umar naik, lain. Kemudian Khalifah Uthman naik, lain pula. Begitu juga dengan Khalifah Ali Abi Talib. Mohon maaf ya kalau misalnya apa yang saya cakap ini kedengarannya seperti memihak kepada pemerintah masa kini lah. Tapi yang pasti saya sukakan ketenangan. Saya tak suka pening lah kecoh-kecoh ni, terutama pasal-pasal agama ni. Yalah, mungkin saya ni baru nak start kan, dah tua-tua baru nak start inilah, tak mau tension. Pasal taliah ni kan, saya bagi sebelum saya pergi lebih lanjut, saya bagi satu klip video. Sebab saya tak layak nak bercakap, kita bagi orang yang ada tauliah bercakap. Tapi ini gambarannya di Selangor lah. Lepas tu kita buat panduan kepada negeri-negeri lain tu. Okey? Dengar. Selangor ada 5 kategori tauliah. D1 untuk tauliah berceramah yang membenarkan pemegangnya memberi ceramah umum berhubung dengan apa-apa aspek agama Islam di mana-mana tempat dan dengan apa-apa jua cara selain daripada mengajar agama Islam secara berkala. Yang kedua, D2 untuk tauliah mengajar fardu ain atau pengajian berkitab. Ia membenarkan pemegang tauliah D2 ini mengajar agama Islam secara berkala, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari di mana-mana tempat di negeri Selangor. D3 membenarkan pemegangnya mengajar Al-Quran di mana-mana premis di negeri Selangor. Tauliah D3 ni adalah tauliah yang paling banyak dimohon di negeri Selangor. Bahkan Syamsul Rau pun dapat tauliah dalam kategori D3. Kalau awak pergi ke bahagian dakwah Jais, anda nampak makcik-makcik tua mohon tauliah tu, sebahagiannya mohon dalam kategori D3. Balik kampung boleh mengajar orang kampung baca Al-Quran. Ada 2 lagi kategori, sebab dia ada 5. Ada 2 lagi kategori tauliah yang istimewa, iaitu tauliah khas dan juga tauliah D4. D4 ni diberikan kepada individu yang tidak memiliki kelayakan mengajar agama, tetapi mereka memiliki kemahiran lain yang boleh jadi dimanfaatkan oleh umat Islam di negeri Selangor. Contoh, pengurusan jenazah, perbandingan agama, perbankan Islam, motivasi dan lain-lain. D4 inilah tauliah yang diberikan kepada Faizal Ismail. Tetapi dalam sistem tauliah, kalau awak semak, disebut dengan kategori lain-lain. Kalau yang Faizal Ismail itu, dia berkuat kuasa 22 hari bulan 9 2022 sehingga 30 hari bulan 6 2025. Itu tauliah D4. Tauliah khas pula diberikan kepada seseorang yang bukan warga negara yang dijemput khas oleh kerajaan negeri.
ataupun jabatan atau agensinya memberi ceramah umum berhubung dengan apa-apa aspek agama Islam dalam program tertentu. Macam kita jemput Syekh Syria, Imam Palestin dan sebagainya, tu kena dapatkan tauliah khas. Setahu saya, nama orang yang mendapat tauliah khas ini mereka tidak dicatatkan dalam sistem tauliah kerana ia diberikan dalam tempoh yang sangat-sangat singkat. Sahabat-sahabat, setelah saya jelaskan kepada anda tentang kategori-kategori tauliah negeri Selangor, maka saya galakkan ustaz-ustazah kita untuk memohon tauliah di dalam kategori D1, D2 dan D3. Ia dapat memudahkan proses dakwah dalam masyarakat Islam di negeri Selangor. Tak perlu rasa tercabar dengan tauliah yang diberikan kepada Faizal Ismail atau FBI. Sebab ia memang dalam kategori yang betul dah. Cuma menanti kita sajalah untuk membuat permohonan tauliah. Alhamdulillah, saya sendiri pun adalah pemegang tauliah D2 dan D3 sejak tahun 2013. Okey, tuan dengarkan. Tauliah ni bukan macam kasut dalam cerita Cinderella tu, kasut yang kaca tu yang diusung merata kampung, cari orang yang layak yang pakai. Dia bukan begitu. Dia tak cari orang, orang cari dia. Tapi adalah saya dengar negeri lain dia punya cara, prosedur untuk mendapatkan tauliah tersebut. Tapi kebanyakannya memang begitu. Ustaz sendiri kena isi borang kelaikan, dan borang itu ada dalam online. Dan masalah yang timbul sebenarnya adalah apabila zaman teknologi berkembang, internet, ramai yang orang boleh bercakap pasal agama. Dan saya duk bercakap bukan pasal agama, tapi secara umumnya pasal hal-hal orang kata hal-hal generalisasi sajalah, saja. Macam-macam cerita. Saya sendiri saya mengelakkan memberi fakta tentang agama, saya elakkan. Dan yang macam-macam ni lah yang kena tapis, yang kena kelulusan apabila nak berhadap dengan khalayak ataupun orang ramai. Kemudian kena pastikan kesahihan, sama ada dia betul atau tak betul. Dan tahap tak betul tu macam mana, daif tu daif macam mana, itu ilmu hadis lah. Okay? Dan selepas itu, kalau saya cakap, ya saya bagi rujukan. Kalau khilaf, cakap ini khilaf. Kemudian bagi pandangan, apabila khilaf, ada beberapa pandangan mazhab atau ulama, baik ulama ni berpendapat begini, ulama ni berpendapat begini, kemudian pulangkan kepada pendengar untuk pulangkan kepada pendengar untuk menilaikannya. Ngajar kalau guna suara keras sikit tak apa, tapi perkataan dia pilih tu kalau melawak pun jangan yang tak patut lah. Apa lagi kalau misalnya ada sejarah ustaz yang menggunakan isyarat lucah dalam masjid, itu memang dah tersebar, carilah ustaz mana. Itu tahu-tahu sendiri, janganlah begitu. Sebab apabila dah ada rekod yang tak berapa baik ni, maka benda-benda beginilah yang orang kata yang ada tindakan yang perlu diambil. Okey. Saya kumpulkan beberapa tajuk ke, tak kata tajuk ke, isu ke, perkara ke dalam internet. Saya rasa dalam 20 semuanya tajuk ini yang kita boleh bincang, boleh dibincang. Tapi saya tak bincang ni, saya cuma kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan cari sendirilah. Dan tajuk-tajuk ini, isu-isu ini yang menyebabkan mengapa ustaz-ustaz yang nak bercakap tu perlu ada tauliah lah. Antara yang saya sebut ni ada yang khilaf, yang perlukan perbincangan yang lebih panjang. Ada yang palsu, macam dia sebut Nabi tapi bukan Nabi daripada Nabi. Dan ada yang terus mengarut lah, itu bukan tahap palsu lagi, tahap apa. Dan saya ini tak ikut peraturan, saya cuma tulis saja. Ada penceramah yang kata Muhammad itu sebenarnya Allah. Cari, bahaya ni pahaman ini. Lepas tu yang kedua, ada penceramah bercerita yang Sami ataupun orang belah pandai timbang Tok Cha, ada karomah. Mabuk karomah. Dia kata, dia cerita yang karomah Tok Sami itu punya tongkat pergi celup dalam air masin jadi tawar.
Saya sebenarnya tak peduli pasal karamah dan dia takjub kepada Sami. Tapi kalau misalnya ada orang yang takjub kepada Sami ni dan pergi menghadap Sami tu, apa dia cakap? Apa dia pecerita tu bukan bertanggungjawab pun. Dah orang Islam pergi menghadap Sami pula. Kalau minta mekor lagi lah. Kemudian cerita Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul ni macam-macam cerita. Hari tu dah kena tangkap dah yang rombongan pergi umrah. Lepas tu tunggu nak tak mau pulang, dah habis visa pun tak mau pulang, tunggu Imam Mahdi muncul. Dah balik lah, dah kena tangkap lah. Ketua yang kena tangkap. Anak buahnya saya tak tahu sangat lah. Kemudian pasal isu Telaga Hizq. Telaga Hizq ni cari sendiri lah ya. Ni pasal pasal telaga Nabi lah. Cari sendiri. Kemudian pasal bacaan Bismillah. Ada kata Bismillah 787, ada kata 786. Apa kekuatan Bismillah itu dan betulkah amalan itu? Dan daripada Nabi kat itu. Ini orang terkenal juga. Lepas tu cerita tak confirm lagi, dah bercerita pasal masjid tukar jadi tokong. Ini cerita di Penang. Tapi penceramahan dia minta maaf lah. Cuma nampak tak sebelum sahih tu sudah disebarkan. Habis dah tersebar, susahlah nak delete semula. Kita jin boleh WhatsApp. Lepas tu ada cerita ada pergi umrah, ramai-ramai minta doa depan Kaabah supaya kerajaan runtuh. Kerajaan sekarang ni runtuh. Tak elok lagi itu bukan ada ustaz yang sudah bagi komen lah tentang perkara ini. Lepas tu adik-beradik dengan Jim boleh berwhatsapp tadi ni, ada bagi nombor telefon Syekh Qadir Jilani. Syekh Qadir Jilani ni wali yang diagung-agungkan oleh ada satu puak lah. Syekh Qadir Jilani ni insya-Allah wujud lah. Tapi nombor telefon dia saya pun tak tahu pastilah. Ni ada satu cerita lagi pula. Ada ustaz yang menyatakan bahawa pakai seluar pendek 3 kali dia jadi jatuh fasik dan tak boleh jadi wali. Ini bukan wali yang terbang-terbang dia. Ini wali nak anak nak kahwin. Mungkin ada. Saya tidak berani nak membantah. Tetapi perkara-perkara beginilah yang perlu disembangkan dengan lebih mendalam dengan orang-orang jabatan agama. Masuk dalam cerita. Siapa yang ada nama Muhammad keluar daripada neraka lebih awal. Ni ada cerita lah kan. Kemudian ini lagi. Simpan kitab Sahih Bukhari, pencuri tak dapat masuk rumah. Taklah. Ini ringan sikit. Tak minta izin nak kahwin lagi dengan izin sakit hati, berdosa. Kena minta izin dulu. Aduh, sehati betul lah. Nabi kan ramai minta izin kan. Mani taubat ni khilaf lah. Ada cerita. Tuan-tuan ramai boleh tengok. Dan lepas tu cerita karamah wadi ni terbang sana kemari apa semua. Ada saya dengar tu nak makan pulut lagi yang pergi tanak di balik rumah, kemudian bawa pergi ke Mekah. Pulang. Dengan bermodalkan kalau Allah nak semua jadi. Tapi saya pun dapat bahawa karamah itu jangan over sangatlah melampaui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam-nya. Sebab kita masih berpandukan Nabi kan. Okey. Kemudian ada cerita Bani Tamim. Bani Tamim ni satu ada Bani Tamim. Dikatakan bahawa daripada kumpulan Bani Tamim inilah akan lahir pemuda pembela. Jadi okey lagi lah ceritanya. Tapi diterjemahkan sebagai ta itu tanah, mim tu Melayu, tanah Melayu. Saya fikir-fikir, bukan saya tu kan. Sebelum dengar tanda fikir-fikir, tanah mim Melayu tu bila masa pula bahasa Melayu pula
tiba-tiba saja muncul bahasa Melayu pula digunakan oleh ulama dahulu. Handal kan ni? Okey. Ini ada satu ustazah ni. Makan painkiller haram, masuk neraka. Saya tak tahu sumber mana, tapi ada dari internet, cari. Lepas tu pasal zikir yang Nabi sukan, zikir yang ulama sukan, macam mana, boleh kita tidak, boleh tu dapat berkat atau tidak, itu boleh cari. Lepas tu ada yang ini kita rasa melampau, tapi tak tahulah betul ke tidak. Ulama dahulu bersetubuh dahulu sebelum tulis kitab. Ada juga lagi. Ada juga disampaikan oleh ustaz-ustaz tu. Lepas tu isu tawassul dan istighasah ni macam-macam lah. Cari sendirilah ya. Apa makna, kalau siapa yang tak faham apa makna tawassul, apa makna istighasah, saya boleh terangkan, tapi saya selalu bertukar antara makna tawassul dan istighasah. Cuba cari sendiri. Okey. Sekarang cuba bayangkan, kalau ustaz ni tidak disemak terlebih dahulu, kisah-kisah yang keluar dalam masyarakat ni apa? Kalau ni internet memang tak boleh nak kawal. Jabatan agama boleh kawal apabila face to face ni, apabila mereka memohon tauliah, adalah sembang-sembang sikit. Jadi itulah pegawai di jabatan agama pun nak jalankan kerjanya lah. Pergilah isi. Ada yang kata, konsert senang, nak nyanyi senang, dia dapat lesen. Dia bukan tauliah. Tauliah dengan dapat kebenaran adalah dua perkara yang berlainan dia. Yang konsert macam perniagaan dengan perladangan lah. Orang lain-lain yang uruskan kan. Macam yang konsert ni, dia dah bertahun-tahun buat permohonan. Dia bersungguh nak buat kerja dia. Ustaz-ustaz pun kena bersungguh jugalah. Takkan nak suruh tolong, kecu-kecu, lawan-lawan, best sikit. Dan penyanyi, ada yang kata saya, penyanyi dapat tauliah. Orang nak menjawab agama susah dapat tauliah. Bukan masalah tu. Penyanyi dia tak perlukan tauliah, kerana memang tak perlu menjaga apa niaga. Penyanyi dia antara sedap dan tak sedap je. Yang cakap agama ni yang perlu berhati-hati, supaya dijaga tahap kesucian agama tu. Kan kita nak keluarkan sesuatu yang menjadi panduan hidup kepada kita, yang akan membawa kepada hari bertemu dengan Allah nanti. Takkanlah ustaz nak downgrade ceramah ustaz sendiri, kan? Takkan gitu pula. Ada sesuatu yang menarik perhatian anda? Sila like dan share untuk dikongsikan kepada orang lain supaya mendapat cetusan idea yang sama. Terima kasih.